Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan peluang untuk menunaikan tanggungjawab pertama seorang manusia. Apakah tanggungjawab pertama seorang manusia? Ini follower Sidang Kalam kalau tak tahu memang nak kena. Mengenal Allah. Okey. Mencari kebenaran. Berfikir, mencari kebenaran, mengenal Allah. Itu kewajipan pertama seorang manusia. Ini yang dibincangkan oleh ulama-ulama Asy'ariyah. Okey. Ada yang kata itu khilaf lafzi saja. Perbezaan mereka hanya dari segi bahasa. They are talking about the same thing. Ada yang kata kita kena berfikir dulu mencari kebenaran. Itu kewajipan pertama semua manusia. Tak kira dia ni bangsa apa, dia hidup di zaman apa, dia dah memayyiz sahaja ataupun dia dah baligh sahaja, dia wajib buat benda tu. Apa tu? Berfikir. Berfikir untuk apa? Bukan berfikir untuk cari kerja apa. Bukan berfikir untuk macam mana nak dapat Slavic girl. Tetapi berfikir untuk mencari kebenaran tertinggi sekali. What is the highest truth yang kita kena cari dalam hidup kita? Apa kebenaran paling utama yang manusia kena cari? Itu kewajipan pertama. Berfikir tentang apa yang aku kena fikirkan dulu. Betul? Dan of course lah, kalau awak fikirkan tu, awak akan sampai kepada Tuhan insya-Allah. Sebahagian yang kata awaluddin ma'rifatullah. Permulaan agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga ulama Asy'ariyah yang kata mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila sebut ma'rifatullah ni, mengenal Allah ni, dekat Malaysia ni dia ada dua jalan. Okey. Satu dia adalah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengenal Allah melalui apa yang Allah wahyukan kepada Nabi dia untuk disampaikan kepada manusia. Atau dia ada lagi satu geng makrifat ni, mengenal Allah dengan hawa nafsu. Maksud mengenal Allah dengan hawa nafsu apa? Fikir sendiri, syok sendiri, agak-agak rasa-rasa, sangka-sangka. Apa beza jalan pertama dengan jalan kedua? Jalan yang pertama, dia ada sandaran kukuh. Allah kata dia begini sebab kami ada bukti dia kata begitu. Allah begini sifat dia kerana Nabi Muhammad yang kata. Dan kami boleh pastikan bahawa ia adalah kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah begini sifat dia kerana ulama ini daripada Al-Quran dan Sunnah dia memahami begini. Dan cara pemahaman dia itu berdasarkan cara pemahaman yang benar, yang betul, yang mu'tabar. Yang sebelah satu ni, kita tanya dia, macam mana awak mengenal Tuhan? Dia tidak akan mula dengan Quran, dia tidak akan mula dengan Sunnah. Sebab dia kata ini semua ilmu kitab. Ilmu buku yang tertulis di atas kertas. Jalan kami adalah jalan rasa. Nak kenal Tuhan, kamu kena rasa. Dan bagaimana nak rasa? Kamu kena dapat daripada seorang guru yang telah pun ma'rifat. Sandaran Al-Quran dan Sunnah itu tak penting. Dia hanya tempelan saja. Sebab tu kalau awak dengar mereka bila bercakap, Quran dengan Sunnah hanya ditempel je. Dia menempel-nempel saja. It's not the basis of the discussion. It's not the basis of their teaching. But it's just there sebagai licensing. Sebab apa? Tafsiran ke laut. Bahkan ada yang kata dalam tu, Allah menyebut dalam Al-Quran, la mawjuda illallah. Cuba periksa la mawjuda illallah ada dalam Al-Quran. Ayat tu tak ada dalam Quran. Mereka siap boleh tambah ayat dalam Al-Quran. So tidak bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan direka-reka ayat. Dan bila merujuk hadis, rujukan hadis mereka, kebanyakannya palsu. Palsu ni ada macam-macam derajat. Ada palsu, ada dalam kitab. Dikumpulkan oleh ulama, ini adalah kumpulan hadis-hadis palsu. Ada hadis palsu dalam kitab palsu pun tak ada. Dalam kitab-kitab kompendium hadis palsu pun tidak ada. Contohnya lah, yang dibawa oleh ada seorang ni kat Malaysia ni, kata bila Sayyidina Ali panjat bahu Rasulullah. Terbalik. Rasulullah panjat bahu Sayyidina Ali. Kan? Sayyidina Ali pandang ke atas. Bila pandang ke atas, dia kata Nabi Muhammad tidak ada kemaluan. Tak wujud. Dalam kumpulan hadis-hadis yang palsu pun tak wujud. Ini kita boleh kata hadis palsu rekaan tanah Melayu mungkin.
Mungkin Ustaz Naki kena buat satu tesis kot, kan? Kita buat satu kompendium hadis-hadis palsu Southeast Asia, kan? Asia Tenggara, yang tak wujud lagi dekat dalam kitab-kitab hadis palsu daripada tanah Arab. Sebab ada berlegar di kalangan geng-geng ni. So ada dua jalan nak mengenal Allah dekat Malaysia ni. Satu jalan mengikut wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Satu lagi jalan adalah mengikut nafsu. Dan mereka ni tidak berasas daripada Al-Quran dan Sunnah. Mereka hanya rasa-rasa dan mengikut hawa nafsu mereka. Awak boleh tengok cara mereka cerita tentang Quran, tak merujuk tafsir langsung. Bahkan ada yang tak rujuk terjemahan betul pun. Dan bila nukil hadis, kalau tidak palsu, dia bawa hadis yang lemah, dan hadis lemah itu pun tak ada kaitan dengan ayat tersebut. Itu tafsiran mengikut hawa nafsu. Okey.